Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syawal bin Yusof. Nombor metrik DHU 2020-25216 daripada kelas DPSU 6E. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan. Seterusnya saya teruskan dengan pengenalan. Terdapat bahan-bahan yang boleh dicerna, iaitu terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak atau air yang boleh dimakan dan diminum oleh manusia dan haiwan untuk mendapatkan nutrien dan nikmat. Makanan amatlah dititik beratkan di dalam Islam dari segi isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan serta hukum halal dan haram. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengecam sikap orang-orang Yahudi terhadap makanan tersebut, yang mengatakan makanan tersebut adalah berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Allah telah berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah Al-Ma'idah ayat 188. Terusnya dalil makanan halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khututi syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Surahul Azim, Surah Al-Baqarah ayat 168. Sekian daripada saya teruskan dengan sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Luqman Hakim Muhammad Helmi dari kelas DPSU 6D. Saya ingin menerangkan definisi teknologi makanan. Teknologi makanan merupakan salah satu cabang bidang ilmu yang menggunakan sains dan kejuruteraan dalam penghasilan, pemprosesan, pembungkusan, pengagihan, penyediaan dan penggunaan makanan. Teknologi makanan sebegini dapat membantu manusia untuk mengekalkan sumber makanan supaya kekal lebih lama sebelum digunakan. Seterusnya, definisi aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan. Satu garis panduan dalam menentukan hukum bagi sesuatu masalah atau isu yang timbul berkaitan dengan teknologi untuk menghasilkan makanan pada zaman kini tertaklum kepada yang pertama, prinsip. Prinsip syariat mestilah berlandaskan prinsip yang ditetapkan oleh JAKIM. Yang kedua, hukum hakam. Jika sumbernya halal, maka makanan itu menjadi halal. Sekiranya sumber makanan itu memudaratkan kesihatan, maka haramlah jadinya. Yang ketiga, tujuan. Tujuannya bergantung kepada seseorang itu. Sekiranya seseorang itu membuat makanan yang halal dengan tujuan untuk memberi makan kepada orang lain, maka dia akan mendapat pahala daripada pembuatannya itu. Sebaliknya, sekiranya dia tidak mengamalkan gaya pemakanan yang betul dan menghasilkan makanan yang tidak sihat, maka makanan yang dimakan itu menjadi haram kerana makanan yang tidak sihat mempunyai banyak kesan-kesan negatif terhadap kesihatan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Sabri daripada kelas DPSU 6E. Okey, saya akan menyambung untuk teknologi makanan. Okey. Tujuan teknologi makanan ni ialah untuk mengelakkan makanan daripada mudah rosak, dan makanan ni boleh tahan lama, dan makanan ni memudahkan pencernaan, memperbaiki rupa makanan dan untuk mencegah jangkitan penyakit. Okey, ada 7 kaedah pemprosesan dalam teknologi makanan ni. Yang pertama, proses pengetinan. Contoh makanan dalam proses pengetinan ini adalah seperti kari daging, sardin, buah-buahan dalam tin, susu pekat dan lain-lain. Kebaikannya pula, makanan boleh disimpan lebih lama dan senang dibawa ke mana-mana. Yang kedua, proses penyinaran. Cara memproses ini dengan mendedahkan makanan kepada sinaran radioaktif untuk membunuh serangga dan memperlahankan pencambahan, seperti contoh biji benih, bawang dan kentang. Kebaikannya pula, vitamin dalam makanan tidak akan termusnah. Yang ketiga, proses pendinginan. Makanan akan disimpan di tempat yang dingin ataupun di tempat yang sejuk yang bersuhu antara 0 darjah Celsius sehingga -5 darjah Celsius.
Contoh makanan ini adalah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, mentega, telur dan lain-lain. Okey. Yang keempat, proses pasturan. Untuk proses ini, makanan akan dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Contoh makanannya adalah seperti susu ataupun jus. Yang kelima, proses penghidatan. Proses ini sama maksud dengan proses pengeringan. Makanan akan dijemur di bawah cahaya matahari atau akan diletakkan di dalam garam. Okey, untuk contoh makanannya pula, ikan masin, bunga kekwa, teh, sayur dan lain-lain. Okey, yang keenam, proses penyejuk bekuan. Makanan ini akan dibekukan di dalam tempat yang bersuhu sejuk, iaitu bersuhu negatif 18 darjah Celsius. Okey, untuk contoh makanan ini pula, ikan, daging, lembu, sosis, aiskrim dan sebagainya. Okey, untuk yang ketujuh, iaitu yang last sekali, proses pembungkusan vacuum. Proses ini, makanan akan disimpan di dalam plastik yang kedap udara. Selepas itu, udara di dalamnya disedut keluar. Contoh makanannya pula, kacang tanah, sosis, keropok dan sebagainya. Okey, untuk kebaikannya, makanan ini akan jadi tahan lama dan akan mengurangkan ruang simpanan. Ini sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, sayur merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mula dikata awal bismillah pembuka bicara. Baiklah, sebelum saya bermula, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Alhamdulillah, nama diberi Nabila Suhaila binti Sazali dari kelas TPSU 6E bernombor metrik DSU 202025-154. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang contoh-contoh aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan. Terdapat beberapa antara contoh aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan dan saya akan terangkan 4 dari di antaranya. Baiklah, yang pertama adalah bioteknologi DNA Khinzir. Sebagai permulaan, saya akan menerangkan tentang apa itu teknologi biologi. Teknologi biologi merujuk kepada teknologi berasaskan biologi, terutama apabila ia digunakan dalam teknologi pertanian, sains makanan dan juga perubatan. Bioteknologi ini juga bermaksud sebagai sebarang apa-apa penggunaan teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisma hidup ataupun teori-teori yang terhasil daripadanya bagi menghasilkan ataupun mengubah barangan atau proses bagi kegunaan-kegunaan khusus. Bagi contoh aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan DNA Khinzir ini, ijtihad berpandangan kepada kaedah usul al-fiqh seperti berikut, iaitu adalah menghindarkan kerosakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Maksudnya, lebih baik kita mencegah daripada kita berubati. Mengikut kaedah usul al-fiqh, asal sesuatu perkara yang harus adalah hukumnya halal, manakala asal sesuatu yang haram adalah hukumnya haram. Jadi, isu bioteknologi DNA Khinzir ini telah ditimbulkan dari peringkat antarabangsa sejak tahun 1996. Barangan yang digunakan ataupun dikeluarkan melalui proses ini telah menjadi persoalan kerana penentuan hukum sama ada ianya halal ataupun haram dalam proses teknologi bioteknologi DNA ini selagi mana bahan-bahan protein Khinzir ini berada di dalam perumah maupun rumah tumpang ataupun sel yang menjadi benih sama ada kepada manusia, haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Antara contohnya kita menggunakan DNA Khinzir ini untuk kegunaan kesuburan ataupun apa-apa yang menyebabkan benefitnya adalah jatuh hukumnya tetapnya haram. Kerana apa? Kerana bahan Khinzir ini merupakan najis yang sangat berat. Jadi, bagi berkaitan dengan hukum bioteknologi DNA Khinzir ini, melalui aplikasi kaedah fiqh yang dijalankan ini, Muzakarah berpendapat melalui Jawatan Kuasa Fatwa iaitu Jawatan Muzakarah MKI telah memutuskan beberapa perkara seperti berikut. Yang pertama, barangan ataupun makanan dan juga minuman yang diproses melalui kaedah bioteknologi DNA Khinzir ini adalah bercanggah dengan syarak dan juga hukumnya adalah haram.
Bagi yang kedua pula adalah penggunaan bioteknologi DNA Hizir ini walaupun di dalam pemprosesan makanan, barangan ataupun minuman belum lagi sampai ke tahap yang boleh dikatakan darurat kerana kita ni masih mempunyai pelbagai pilihan bahan pilihan yang lain. Jadi tiada pelepasan darurat di dalam isu ini selagi mana kita mempunyai pilihan-pilihan bahan yang lain yang boleh digunakan selain daripada bioteknologi DNA Hizir ini. Dan bagi yang ketiga pula, aplikasi kaedah fiqh ini juga terwujud bagi isu ini melalui ijtihadnya adalah berpegang kepada kaedah usul fiqh seperti mencegah perkara-perkara yang keji adalah lebih utama daripada mengajak kepada kebaikan, which is masuk di sini dan kita perlu utamakan apa yang patut dicegah. Kemungkaran itu patut dicegah dulu berbanding untuk mengajak orang lain membuat kebaikan. Jadi sebagai kesimpulannya, bioteknologi DNA Hizir ini adalah haram kerana ia membawa kemudaratan yang amat besar kepada kita. Jadi kita ni sebagai umat Islam wajar dan wajiblah untuk kita mengelakkannya. Namun jika kita masih melanggar hukum, mungkin kepelbagaian kemungkinan akan boleh berlaku, antaranya seperti kita mungkin boleh mendapat penyakit kulit ataupun badan kita tidak sihat dan pelbagai-pelbagai lagi yang boleh mendatangkan keberatan kepada kita. Bagi contoh aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan yang kedua adalah berkaitan terubah-suai genetik. Saya akan berikan contoh berdasarkan jagung manis yang terubah-suai genetiknya. Untuk makluman, jagung terubah-suai genetik yang pertama telah ditanam pada tahun 1997. Jadi, apa je kegunaan kaedah terubah-suai genetik ini bagi jagung manis di dalam kehidupan kita? Kegunaannya adalah dalam pelbagai hidangan, sama ada dalam bentuk makanan sejuk beku, makanan dalam tin ataupun makanan yang direbus dan juga makanan yang terus dimakan. Jadi, menjadikannya sebagai salah satu makanan yang sering mendapat perhatian pengguna. Jadi, apakah tujuan terubah-suai genetik ini dihasilkan dalam pembuatan jagung manis ini? Jagung manis ini terubah-suai genetiknya dihasilkan untuk mempunyai ciri-ciri yang resisten terhadap herbicide ataupun dikenali sebagai racun tumbuhan dan juga serangga perosak. Jadi, bagi isu yang sering dibangkitkan adalah sejauh mana pengguna mampu memperolehi makanan terubah-suai genetik yang halal kerana seperti yang kita tahu, wujudnya antara bahan yang digunakan dan diperolehi daripada sumber yang tidak halal seperti yang kita tahu iaitu khinzir ataupun haiwan yang tidak diketahui status halalnya. Di dalam memahami genetically modified ataupun dikenali sebagai GMF daripada perspektif Islam, Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan. Fatwa tersebut adalah seperti berikut. Hukum yang terasal berdasarkan aplikasi kaedah fiqh ini adalah makanan-makanan terubah-suai genetik ini disimpulkan melalui Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-95 pada tanggal 17 Jun 2011 adalah muzakarah mengambil perhatian bahawa makanan terubah-suai genetik ini melibatkan pemindahan gen-gen yang halal dan juga tidak halal. Sebagai contoh, dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-105 pada tanggal Februari 2014 bagi isu penghasilan monosodium glutamat iaitu dikenali sebagai MSG yang menggunakan mikroorganisma iaitu sumber bakteria yang terubah-suai genetiknya ini dibenarkan walaupun ia diperolehi daripada usus orang dewasa. Ianya kerana proses ini telah melalui suatu proses iaitu pengasilan dan penyucian serta ianya juga tidak menyalahi hukum syarak. Intipati utamanya daripada keputusan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan berkenaan dengan makanan terubah-suai genetik ini adalah apa-apa sahaja sumber genetik yang diperolehi ataupun berkait daripada sumber khinzir sudah pasti adalah haram. Namun, turut juga dapat disimpulkan apa-apa penggunaan sumber genetik yang haram dan boleh memudaratkan manusia serta memberikan kesan negatif kepada alam sekitar juga tidaklah dibenarkan. Akan tetapi bagi sumber yang diperolehi daripada haiwan yang halal dimakan ataupun disembelih dengan mengikut syarak adalah dibenarkan. Baiklah, bagi contoh yang ketiga pula adalah alkohol dalam wangian. Alkohol merupakan salah satu teknologi makanan yang digunakan ataupun berkait dengan pembuatan minyak wangi. Alkohol yang dimasukkan ke dalam minyak wangi ini adalah bertujuan untuk menahan minyak wangi agar tahan lebih lama. Melalui aplikasi kaedah fiqh di sini, jatuh hukumnya adalah harus untuk digunakan selagi mana ianya digunakan dengan kuantiti yang betul dan dengan tujuan yang baik. Bukan pada itu saja, bagi contoh aplikasi yang keempat iaitu alkohol dalam
pembuatan ubat-ubatan dan juga termasuk makanan. Ia juga berfungsi sebagai pelarut dan ianya tidak dikira sebagai najis. Hukum bagi kedua-dua penggunaan alkohol dalam makanan maupun perubatan adalah halal. Dimakan juga hukumnya adalah harus digunakan, asalkan selagi mana ianya digunakan dengan kuantiti yang betul dan tidak mendatangkan sebarang apa-apa kemudaratan. Baiklah, itu saja dari saya, Bunga Dedap di atas para anak dusun Pasang Pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya teruskan lagi dengan pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zafran Muhammad dari kelas TPHU 6D. Okay, pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan kesimpulan bagi tajuk kami, iaitu aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan. So, apa yang dapat disimpulkan adalah penggunaan kaedah fiqh dalam teknologi makanan ini merupakan sesuatu yang perlu diambil berat oleh setiap saintis, teknokrat dan jurutera. Di dalam Islam, perkara ini perlu diterapkan setiap kedudukan pada rangkaian sesuatu makanan ataupun minuman yang halal, tidak kira apa jenis makanan sekalipun. Ini kerana di dalam Islam itu sendiri mewajibkan pada umat Islam untuk memakan atau meminum dari sumber yang halal dan menjauhi daripada makanan dan minuman yang haram. Ini kerana bagi mengelakkan sesuatu yang haram itu memasuki badan kita. Seperti yang kita tahu, apa yang kita makan itu akan menjadi darah daging kita sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.